Ya, terima kasih dan selamat datang bagi acara Bual Bicara Seni tentang Bakat Muda Sezaman 2021. Bersama kita hari ini adalah Dr. Mumtaz dan Dr. Simon, rakan baik pada seni kontemporari. Saya katakan begitu sebab kedua-duanya sangat-sangat aktif dalam menggerakkan jiwa raga anak-anak muda di universiti masing-masing untuk mengambil cabaran kontemporari itu sendiri. Boleh saya kenalkan Dr. Mumtaz yang berlatar belakangkan academic background yang sangat-sangat saya kagumi juga. Kita ada Dr. Mumtaz sama kita yang daripada UiTM lagi telah bersama mengadakan pembelajaran berterusan daripada General Degree kepada Art Education Diploma, dan kita tahu Masters in Science MMU ialah tempat pilihannya sewaktu itu, dan PhD Art and Design di bawah Dr. Zuhaimi, ya? Prof Mulyadi. Oh, saya selalu sebut Dr. Zuhaimi. Prof Mulyadi telah menjadi mentor beliau sewaktu di UiTM. Currently beliau adalah Associate Professor dan lecturer di UiTM, dan beliau adalah seorang koordinator bagi Head of Postgraduate Studies. Itu my past activity head of. Okey. Oh, masa kini beliau adalah PhD dan Master Supervisor. Jadi siapa-siapa yang nak continue Masters dan PhD, kita tahu yang Dr. Mumtaz adalah orangnya yang bagus bagi perbincangan kita kerana beliau mempunyai bidang research dalam contemporary art, digital new media juga. Dan menarik bagaimana contemporary Islamic art itu diceburi juga. Sementara itu historical research yang berpanjangan yang perlu dibuat oleh beliau. Terima kasih bersama kita Dr. Mumtaz. Kita juga ada Dr. Simon Soon. Di sini kita kenal Dr. Simon Soon ialah orang kuat Universiti Melaya. Senior lecturer now. Dah jadi orang dulu muda je. Sekarang dah jadi senior. Belum jadi profesor lagi. Dah jadi profesor. Belum lagi. Nanti. Dan di sini kita tahu Dr. Simon adalah Visual Studies Program senior lecturer kan, yang di Faculty of Creative Arts. Ini dah nama baru saya rasa. Universiti Melaya baru memberi nama baru bagi fakulti itu. Betul. Dulunya pusat kebudayaan. Betul, zaman-zaman saya pusat kebudayaan, tetapi hari ini dinamakan semula The Faculty of Creative Arts di Universiti Melaya. Nanti kita kenalkan apa yang baru tentang Universiti Melaya juga. Beliau sangat berminat dalam history of photography and art historiography. Beliau seorang yang sudah banyak buat beberapa penulisan dan baru-baru ni curate pameran yang kita sangat-sangat seronok menyaksikannya di Galeri Ilham. Suka sangat dengan pameran Timbul Tenggelam, pameran Photographic Cultures in Malaysia. Beliau co-curate bersama dengan Dr. Afril Ismail dan Hu Fan Chuan. Yes. Itu antaranya, dan penerbitan ada boleh didapatkan juga tentang itu. Hari ini beliau adalah yang benar-benar patut ada di sini kerana beliau sangat-sangat on the dot dalam menceritakan tentang 21st century futures. Nampak di sini beliau juga masuk dalam beberapa artistic practice yang melibatkan bagaimana history, identity itu bertemu dan bertembung semula dalam mengekalkan seni kontemporari pelbagai budaya di negara kita. Tanpa berlengah masa lagi, hari ini kita harap dapat berbincang tentang perkara-perkara yang kita katakan jangan pandang belakang. Tajuk yang kita berikan itu sangat-sangat mencuit. Setengah-setengah orang kata, apa ni nak cakap pasal filem Adham? Saya seram tu. Ya. Itu pernah tengok tak filem Jangan Pandang Belakang? Seram tu, terbang-terbang ni. Terbang-terbang. Betul. Antaranya orang kata ini kontradiksi kan, kenapa kita nak seram pasal bakat muda? Tapi kalau kita baca pembacaan-pembacaan tentang bagaimana kita perlu atau tidak perlu pandang belakang supaya jalan ke depan tu lebih baik, kita akan pakai sebagai psikologi sahaja di sini, menggunakan satu simbol reverse psychology. Terima kasih Dr. Mumtaz tentang itu. Dan kita berterima kasih dengan penerbit-penerbit filem Jangan Pandang Belakang. Kita meminjam sedikit tajuk itu untuk kali ini. Terima kasih Ilham, terima kasih David Teo. Dan hari ini kita harap seni kontemporari sebenarnya dapat merentas bidang-bidang dan cross disiplin dalam menganggapkan pernyataan-pernyataan yang penting bagi masa kini.
Jadi dalam mencerita tentang menggarapkan penyataan, kita tahu bahawa bakat muda sezaman ni sudah mula sejak 1970-an lagi, belum dilahirkan. Belum lagi saya. Saya waktu saya lahir. Saya lahir 73, first bakat muda 1974. So saya kira kematangan bakat muda tu seusia saya hari ini. Sungguh. Maknanya dah tua. Bakat muda tu brand bakat muda BMS tu agak tua sebab saya takutlah saya dah tua. Nak masuk Dah dewasa ni. Nak masuk 50 kan? Ya, yang bukan pasal tua, masih muda nampak. Tapi kematangan kita menggarap sesuatu yang dikatakan tradisi. Bakat muda dah jadi tradisi bagi balai seni. Itu saya perlu akui. Tradisi untuk para pengusaha kontemporari, seni kontemporari itu terus dan terus berjuang. Kita tahu tokoh-tokoh lepas yang sebenarnya pernah menjadi juga mereka-mereka yang menjadi pensyarah-pensyarah, terutamanya di pensyarah di UiTM, MIA, kan? Di UN juga ada juga mereka yang telah menceburi bakat muda sezaman. Kita nak tanya sama ada apa yang dianggapkan sebagai satu model yang contemporary yang dibawa daripada London itu dimasukkan ke negara kita sebagai satu ialah waris pasca kolonial. Kadang-kadang orang kata, adakah bakat muda sezaman itu boleh diamalkan semudahnya yang dianggap bila dibawa ke dalam budaya Malaysia? Apakah permasalahan kita? Atau itu satu mimpi ngeri mengambil sesuatu yang Itu topik yang menarik. So, bicara saya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Saya sangat berbesar hati menerima jemputan Puan Zanita dan pihak balai. Saya pun tak pernah mengimpikan sebenarnya berada di sini hari ini. Cuma bila disemak-semak ataupun saya kerap kali mengungkapkan bahawa walaupun saya tidak aktif di art scene sebagai practitioner, tapi oleh kerana kita melihat itu dalam konteks pembacaan, kajian, sebenarnya saya wujud dalam art scene itu. So itu yang menariknya. So saya percaya hari ini itulah mungkin kerana itulah saya wujud hari ini. Terima kasih atas sokongan tu. Bila Puan Zani kata temanya jangan pandang belakang tu agak pelik lah sebabnya ayatnya imbauan bakat muda. Tapi betul saya kata kalau lima psikologinya saya melihat dalam konteks penulisan la tahzan, kalau dikata jangan bersedih, istilah jangan bersedih itu sebenarnya perlu diraikan lebih kepada konteks positifnya, iaitu bergembiralah. So bukan jangan pandang belakang, maksudnya pandanglah ke depan. Saya rasa itu agak menariklah saya rasa. Kalau kita nak mulakan discussion ni berkenaan dengan bakat muda sezaman tu, betul dia dah lama dah sangat. So saya rasa ada konfliknya di situ Puan Zanita. Sebab bila kita nak faham perkataan bakat muda, iaitu generasi muda pada waktu-waktu itu, pada slot-slot itu 70-an, 80-an, 90-an. Tetapi kalau kita kata bakat muda sezaman pula memang pada waktu-waktu itu. Tapi kematangan bakat muda itu sendiri bertambah matang dan bertambah matang. Tapi involvement yang masuk pada slot-slot itu ialah semuanya yang muda. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Bila kita mengharapkan, maksudnya katalah pada slot 2000 kita menganggap bahawa sepatutnya pelukis lebih matang dari pengolahan media contohnya. Tapi yang hadir sebenarnya yang masuk mereka masih muda. So bila pergi ke slot lain pula, kita kata perlu adanya anjakan yang baru, kefahaman yang baru, pendefinisi yang baru. Tapi yang lahir ini juga mereka masih muda juga. So saya rasa itu konflik yang perlu dibahaskan sebenarnya untuk hari ini. So sejauh mana pembawaan kematangan itu dan demand cabaran pelukis-pelukis ni lah saya rasa. Ya, betul, itu satu konflik dan paradoks ya, yang senantiasa dipegang dalam tradisi bakat muda tu antara Balai
Adakah balai ada buat statistik tak tentang winners of like previous bakat muda sezaman, apa career trajectory mereka, adakah mereka selepas mendapat hadiah tu atau menangi sort of like award itu, do they go somewhere, adakah ini menjadi platform untuk mereka berkembang untuk menjadi artis yang lebih matang ke, atau ada peluang untuk menerokai dunia seni ke atau apa? Ada tak? Daripada segi statistik tu saya perlu cek dengan apa yang dikutip dalam penyelidikan, dan data-data yang kita ada setakat ini ialah data-data penyertaan, dan data-data pasca bakat muda itu masih perlu diusahakan dengan lebih baik, tu saya pasti. Tetapi dengan mata kasar kita tahu pemenang-pemenang seperti Bayu Utomo Rajkin telah pergi jauh selepas kemenangannya, dan beliau sendiri mengusahakan satu art space, The House of Mata Hati, dengan grupnya juga, dan kajian-kajian yang dibuat sekarang ada juga research center di House of Mata Hati. Ya. Itu antara usaha-usaha yang diusahakan oleh individu-individu itu sendiri. Bukanlah kita katakan bakat muda itu akan memastikan itulah tangga yang pasti akan dapatkan adalah satu art space sendiri. Tidak ada kepastian-kepastian begitu. Masing-masing dalam usaha masing-masing begitu. Ada juga yang mengatakan fly by night. Sesuatu tentang muda ialah mereka akan berubah. Mereka akan ada cita rasa yang lain, mereka akan ada cabaran-cabaran yang lain. Jadi tidak semestinya yang menang, kadang yang menang bakat muda itu pun akan terus berterusan dalam seni kontemporari itu sendiri. Itu menarik juga. Beberapa pengusaha atau penggiat seni yang selepas memasuki pertandingan-pertandingan macam dulu ada pemenang Philip Morris menang baik, dan sekarang jual handphone kita dengar lepas tu ada perkara-perkara begitu, dan sama ada mereka akan dibantu. Saya katakan kita telah ubahkan hadiah pertandingan kita dulu untuk memberi bentuk hadiah tu dalam grant, lawatan ke luar negara, bagaimana menyediakan CV untuk bersama-sama dengan pihak-pihak yang ingin melihat karyanya di persada antarabangsa. Jadi ada sedikit pasca BMS cara persediaan untuk bertemu dengan the global challenges yang ada bagi mereka dalam bentuk apa yang mereka menang tu. Kami cuba buat itu untuk beberapa tahun. Ada yang pergi ke Filipina selepas menang, ada yang pergi ke negara luar itu, dan mereka telah membina keupayaan, membina networking. It's about jaringan-jaringan yang dibina, keupayaan dan confidence level. Saya kira sebenarnya bakat muda sezaman ni, brand ini mendapat sokongan dari pelbagai pihak dan berbagai perkara. Sejak daripada dulu lagi, dia contoh dari segi penjurian. Penjurian itu adalah dari kalangan academician, practitioner, art managers dan sebagainya. Dan saya rasa kelompok-kelompok penjurian yang pelbagai ini juga sangat-sangat membantu terhadap brand bakat muda. Selain daripada itu, macam Puan Zanita kata, hadiah, insentif. Sebenarnya dah lama dah insentif grant seperti berbentuk tiket penerbangan, lawatan ke negara ASEAN, dan itu sangat-sangat menarik oleh badan-badan tertentu. Dan saya kira penyokong kuat juga bakat muda ini adalah juga pameran-pameran antarabangsa lain yang diselang-selikan dengan bakat muda. Maka mereka giat berlatih sebenarnya, mempertekadkan kemahiran, ilmu dan sebagainya. So sekarang ni dah banyak sangat dah entiti-entiti yang menganjurkan pertandingan dan menganjurkan pameran. So saya kira ini adalah sokongan-sokongan kuat kepada bakat muda sezaman sebenarnya. Betul. Ya, dan apa yang tidak dapat diteruskan oleh bakat muda, saya nampak diteruskan oleh pihak-pihak luar. Kami bergembira bila ada MEA, Emerging Artist Award yang kita dengar, sangat-sangat bagus, dan orang katakan saingan kepada bakat muda, tetapi ada tempatnya juga dalam ekosistem kita yang patutnya pelbagai dalam menaikkan seni muda, kan. Jadi yang menarik buat saya adalah walaupun bakat muda boleh dianggap sebagai satu tradisi, dah berpanjangan gitu, tapi
sebagai satu tradisi, biasanya kita fikir tentang perkataan tradisi itu dia satu yang tak berubah kan. Tetapi sebenarnya format bakat muda itu dah versatile. It's a versatile sort of like format. Betul, dia banyak format berubah, banyak berubah, because it respond to the time. Tiap-tiap sort of like zaman memerlukan format yang tersendiri, right? Because then you need to have a format to respond to the contemporary art of that particular period in time. And bakat muda ada that kind of like flexibility. You said that just now with the other, certain bakat muda ada grant, but and apparently with the new bakat muda, formatnya berlainan juga. Betul. Untuk 21 kita Right. seni di lokasi going out. Dia tak bertumpukan kepada pameran lagi. Pameran dalam satu bangunan lagi kan. Betul. Ya. Tiap-tiap kali kita buat pameran dalam bangunan galeri balai seni itu sendiri, macam-macam yang kita hadapi kerana memang ada persaingan-persaingan tentang saya perlukan display yang sebegini, space saya begini, saya nak dilihat begini. The politics of space. Kan? Ruang-ruang mana yang diberikan oleh siapa, awak saja nak menangkan orang ni gitu kan. Jadi soalan-soalan itu semua kami harap tidak lagi akan dijadikan isu apabila tahun ini di MS 21 anda sebagai peserta akan memilih ruang anda sendiri untuk mengungkapkan karya kontemporari itu dan memvisualkannya sebagaimana perlu. Gunakan apa juga media. Ya, inilah satu cabaran kerana kita juga dalam norma baru. Sama ada lokasi di luar itu on-site atau online. Ya, itu dua cara. Ini satu yang menyeramkan bagi institusi ini kalau saya boleh akui. Kerana kenapa yang menyeramkan? Menyeramkan kerana ini adalah satu mod yang baru dan kita hanya mula terokai. Dan minta maaflah atas mungkin sedikit-sedikit kesilapan-kesilapan kecil yang kita lalui bersama. With trial and error. Trial by fire pun kan kita lalui ini, tapi kita perlu berubah. Inilah balai seni. Kita tahu kita perlu berubah dan bakat muda sezaman ni lah kita punya platform yang kita gunakan untuk berubah. Bukan mudah dan kita akan dicemuh. Kita tahu juga audiens kita sentiasa sayang pada kita dan akan menggetarkan berbagai persoalan-persoalan. Tapi itu cabaran. Tahun lepas yang duduk atas karya yang pecahkan cermin menjadi satu yang viral sekali. Bagaimanakah tabiat Malaysia, rakyat Malaysia beginikah? Malu juga bila kata rakyat Malaysia begini. Yang banyak yang buat tu rakyat Malaysia. Terkejut pihak-pihak rakan luar negara saya. Saya tak tahu dengan Dr. Simon dan Dr. Mumtaz, apakah pandangan orang luar terhadap bagaimana orang menghayati seni di Malaysia itu bila kita dapat pengalaman yang lepas itu. Adakah seni di lokasi itu akan mengalami masalah-masalah daripada audiens kita, khalayak kita? Dia isu itu memang sangat-sangat menarik. Izinkan saya reverse balik discussion kita ni berkenaan dengan perkataan muda dan perkataan sezaman tu. So peristilahan muda itu saya kira bukan saja dari peringkat umur, tapi sebenarnya muda itu sebenarnya bukanlah istilahnya Sama ada muda atau baharu. Maksudnya muda itu sebenarnya ialah perkara-perkara baru, nafas-nafas baru sebenarnya, bukannya perkara-perkara yang tidak matang. Kita kata muda itu adalah benda yang baru, refresh, reset, innovate. Itu sebenarnya yang perlu dilihat. Bila kita kaitkan dengan perkataan contemporary itu sendiri, dia adalah semasa. Walaupun 1974 itu telah bermula contemporary art, itu adalah pada dekad 70-an. So jadinya pelukis-pelukis perlu memikirkan semasa yang kini itu apa. Jadinya sebab ia bakal menjadi trendsetter, ia menjadi benchmarking kepada Malaysian art scene. Dia menjadi culture. Bila kita sebut art and culture, dia tak akan lari. Sebab tu macam Dr. Simon highlight elemen budaya itu adalah sangat penting. So muda dan sezaman itu sebenarnya adalah keyword yang sangat-sangat penting.
Oleh kerana itu saya rasa penglibatan yang akan datang dan yang kali ini saya kira perlu melihat apakah demand itu ataupun keperluan itu perlu diselarikan dengan kefahaman audiens. Audiens itu memang adalah satu perkara yang sangat-sangat betul mendebarkan juga. Bukan terhadap artis saja, maksudnya penerimaan audiens. Audiens pada hari ini adalah berbeza. Sebab bila isu itu berlaku, saya pernah bercerita dengan Puan Zanita, bila kita kata dulu karya kita letak do not touch. Ya. Tapi hari ini karya itu perlu di-touch sebab dia ada sense of texture. Bila sense of texture, kita allow audience untuk feel that texture. Jadi that's why come out interaction, participation dalam artwork. So itu adalah bahasa-bahasa visual yang baru. So jadi bila kita kata kita mendepani masyarakat 5.0, apakah ada kriteria, apakah ada atribut audiens kita. Jadi pelukis perlu bersedia ni. Dia tak boleh kata do not touch. So dia tak boleh kata do not touch. And bila kita kata art on site, ruang, pendefinisian elemen visual ruang itu perlu dikaji. Kita ada pictorial space kalau di painting. Kita ada virtual space kalau dalam digital work. Kita ada spatial and site specific kalau dalam installation. So apakah di bahasa-bahasa dan prinsip-prinsip yang perlu dikaji dan dieksplor sebenarnya, Puan Zanita, saya kira. So intellectuality pelukis itu perlu lebih tinggi pada hari ini dan audiens juga perlu dipupuk kefahaman mereka. Saya kira kita boleh menggiatkan lagi explanation yang begini supaya masyarakat kita lebih celik. Sebenarnya masyarakat kita dah celik seni sebenarnya. That's why mereka pandai membeli barang. Cerdik media. Pandai membeli bahan dalam online shopping, pandai selfie, pandai berinstagram. So Itulah, adakah seni perlu Instagrammable untuk ia diyakini audiens? Saya setuju dengan doktor. And actually, walaupun maybe audiens kita kurang tahu bahasanya, bahasa pameran, tapi I think tak semestinya mereka kurang tahu bahasa, kurang berseni kan. Sebab I think kita kena sort of like ingat format pameran ini adalah satu yang sangat baru. It's only something that was introduced dalam abad ke-20, right? Sebelum itu kan seni wujudnya di dalam everyday object, dalam sort of bahan-bahan sort of like tiap-tiap hari kan. So we cannot sort of like, and in fact what I'm going to propose is controversial. The model is not new. In fact, it was introduced as early as 1972 by Allahyarham, bukan bakat, model contemporary. Model showing the world outside of an exhibition space. Model ini yang buat model yang format yang dicadangkan kali ini untuk bakat muda sezaman. Di lokasi lah temanya. Sebenarnya telah dicadangkan dalam original sort of like policy of bakat of Balai Seni Lukis Negara. Bila Allahyarham Ismail Zain telah menjadi pengarah Balai Seni Lukis Negara, dia nak tukar nama institusi kepada Balai Seni Sezaman. Kenapa dia pilih perkataan sezaman tu? Yang menarik itu, tapi because but sezaman tu is not baharu. Sezaman tu, when you look at the word contemporary, is different from the word modern. Modern membawa maksud konotasinya ada yang baru, ada pembaruan, ada yang progresif. Tapi the word sezaman atau translationnya dari contemporary is from the word contemporaneous. Maksudnya ia merangkumi semua jenis konsep waktu atau konsep masa. Singkat, different contempo. So coexistence of different
temporalities, different time. Ya. So what he tries to do dalam membina satu institusi yang baru ini adalah dia nak merangkumi semua jenis bahan-bahan visual. Tidak semestinya lukisan atau arca saja. Dia, I think his vision was to build an institution that included, manuscript, gambar-gambar, seni khat, tapi not just seni, tapi visual culture, architectural plans, traditional craft, textile. Semua ni boleh dirangkumi oleh institusi balai seni sezaman. That was his sort of like goal and dream. And because he said they critique the pameran sort of like centric approach to painting and arca all the way back in his policy paper from 72 already. So I think just to sort of like be a bit more controversial, we can say that maybe bakat muda sezaman is something that diilhamkan oleh yang contemporaries. Itu tak salah, tapi imajinasinya lebih luas daripada itu. Dia bukan sahaja meminjam nama ya. Metod ialah tapi thinkingnya sangat local, and it's very post-colonial in the sense that it's trying to really challenge the way we think about what is art, what is fine art. Yeah. continuously. Yeah, and the Bakat Muda Sezaman is part of that sort of like program to change the way we think about art by creating a new kind of institution and a new way of thinking about what is contemporary, not just something that is young or new, but it's something that where tradition can sit next to newer. Experiment can be also next to something that is very old. Yes. Thank you. That's very mengingatkan kita kembali. Yeah. Saya kira saya sambung Dr. Simon punya penjelasan berkenaan dengan kefahaman kontemporari itu. Kerana ada soalan-soalan Puan Zanita yang mengatakan mengapakah karya instalasi kerap dipilih menjadi pemenang? Dan kenapakah karya-karya tidak celebrate karya-karya painting, sculpture dan sebagainya seperti yang diajar di academic institution. So mereka melahirkan bentuk-bentuk kemahiran itu. So bagi saya rasa itu adalah jawapan yang Dr. Simon katakan. Tapi secara mudahnya saya boleh katakan saya setuju jika karya instalasi itu menjadi pilihan kerana itu adalah bentuk-bentuk semasa yang fit dengan gaya contemporary. Kerana bentuk-bentuk catatan, sculpture dan print itu adalah bahasa-bahasa yang dikeluarkan dari zaman moden. Namun begitu, tidak juga dikatakan karya painting tidak boleh memenangi bakat muda, Puan Zanita. Cuma bagaimana painting itu dilihat, bagaimana painting itu diolah dalam nafas baru. Semula. Ya, dalam nafas yang baru. Nafas yang baru. Jika hari I ini think nafas itu, I think very nice word. It's very, it's a very good word to use. Jika kita ada impressionism, realism, expressionism, sekarang kita dengar superrealism, macrorealism. So is there any nanorealism? Maybe. Is there any gigantic realism? So itu adalah perkara-perkara yang jangan sempitkan maksudnya kenapa karya instalasi sahaja memenangi dan sudah tentu kenapa karya instalasi itu kerap memenangi kerana dalam bahasa visual seperti yang Dr. Simon cakap tadi, dia perlu melengkapi. Jadi karya instalasi ini dia memenangi kita punya deria, deria penglihatan, deria kewujudan audiens. So kita berada di form mereka, kita berada, kita berjalan dan masuk, kan? Kita masuk dari sentuh kita. Sometimes ada deria bau dalam karya installation. So itu yang dinyatakan pendefinisian art itu generate our human sense.
Tapi sayangnya we keep separating this from what we consider as traditional art atau yang lama kan. Tapi if you look at traditional art, ukiran, bunga rampai, semuanya guna bau. Craft dilihat sebagai very high skill. Tapi dalam performance yang architecture, tapi jika karya kayu, bahan kayu itu nak dibawa dalam karya bakat muda, skill tinggi yang bagaimana yang kita nak lihat. Kemahiran mengolah kayu itu sejauh mana skill pengolahan kayu tu, kemahiran kerja tangan dia, tools dia. Kalau dia guna mesin pun, what kind of machine and what kind of program they can produce this a very beautiful carving wood. Kena ada latihan lah. Itu macam orang Jepun kan. Seumur hidup saja ada fokus on satu kemahiran. Sebab ada waktu saya kira dalam 2004 ya, betul. Ada laporan juri yang mengatakan bahawa kelemahan pengolahan bahan. Saya rasa itu sangat-sangat betul. Menarik sekali kita melihat pemenang pertama kita memanglah Zulkifli Dahlan, itu 74 dengan catatan. Dan bagaimana kalau kita kajikan tahun selepasnya saja Lee Kian Seng. Yes, kan kalau kita kata painting as a tradition, it was very quick dan kita embrace contemporary installation. Di situ Lee Kian Seng permainan poker. Dan kepandaian karya Lee Kian Seng itu dalam mengatakan situasi beliau sebagai seorang peserta yang dipertandingkan seakan-akan macam gambling with his chance of winning. Bagaimana dia dijadikan bahan permainan dalam pertandingan, sementara tu dia dapat mengambil ruang itu dan menjadikan pesada kontemporernya difahamkan orang ramai melalui platform yang memainkan dia. Dan ini sangat-sangat cerdik, the reflexivity dalam karya installation. Shape with shadows, positive and negative of and the card game. Yes. Gambling. Kalau hari ini kita tengok satu yang begitu, adakah kita tidak membenarkannya? Maksudnya di dalam tahun 75 itu artis kita sangat genius menghasilkan karya yang sebegitu. So hari ini kita nak tengok tahap yang lebih tinggi daripada itu. Kita nak tengok tahap yang lebih tinggi. So itu lompatan yang betul-betul membuat kita belajar bahawa kita sudah boleh sampai ke tahap itu. Seterusnya kalau kita tengok dalam tahun-tahun 2000 telah berlaku perganjakan yang betul-betul lain dari yang lain dengan BB Chiu. BB Chiu meletakkan sesuatu yang dibuat pada pasir untuk kita berjalan dalam karya Fragile Handle with Care. Dan sewaktu itu bagaimana dalam botol-botol yang diletakkan pada dua dinding di tepinya, dinding yang punya skrin lut sinar, yang kalau tuan lihat daripada sebelah luar nampak macam mainan wayang kulit ya. Botol-botol itu seakan karakter-karakter yang berlainan. Bentuk-bentuk botol itu, karakter berlainan itu isinya pasir. Beliau saja campurkan pasir itu pada jalan tengah supaya kita dapat rasa, buka kasut lah, anda dijemput buka kasut, menapak dan akan rasa yang pasir itu rasanya sama je. Jadi Fragile Handle with Care ialah mengatakan bagaimana kepelbagaian ras, kaum, budaya kita semua, dan akhirnya kita sebenarnya boleh bersatu. Dan rasanya macam kita benar-benar patut kenal diri kita bersama, bukan berasingan. Itu sangat-sangat menarik dengan Fragile. Tapi actually you see, kalau 4 tahun ni ya, dari 1996 sampai 2002, you see kepelbagaian sort of like media digunakan, right? I mean Hanem, kalau Hanem dari 1996 kan dia buat satu manuskrip. Artist book. Like buku pawang, buku pawang dia buat sendiri, right? Dan lepas tu sushi ada grimoire, dan sushi tu dia gunakan apa? Ready made punya. Yes. Right? Untuk mengungkilkan memorinya tentang childhood dia kan. Dan kalau Paiman dia kan video, kan, I mean video installation lah, dia buat satu bilik
Dan lepas itu dalamnya ada screening video. Ya kan? Right. So I mean, maybe. So all of this show really a diversity rather than an inclination towards one particular form. I think for me what's interesting about dia Bakat Muda Sezaman is dia respon. Dia menjadi satu barometer untuk lihat apa yang artis sedang fikirkan pada waktu itu. Dia tak menetapkan format ini adalah format yang diagungkan macam tu. Right. Kebolehan bakat muda itu bersifat anjal. Ialah yang saya suka sekali dengan apa yang kita buat di Balai Seni ni, dan kita membolehkan sifat anjal itu sedikit sebanyak dilihatkan dalam membenarkan karya-karya yang lebih beranilah dikatakan kan. Dan bukanlah satu-satu karya itu dikatakan mudah untuk diolahkan sehingga membuat balai dikatakan karya-karya yang institusi suka mesti menang. Bukan macam tu lagi. Dulu-dulu kalau formula kemenangan dalam satu-satu pertandingan kena ada ni, kena ada tu, kena ada ni kan. Tapi dalam Bakat Muda Sezaman kita sebenarnya tak ada formula kemenangan. Tapi juga ada banyak artis yang mencabar format balai ya. Tiap-tiap kali pun at least a few artis yang nakal sikit nak cari pasal ya. Yang you ingat artis-artis yang nakal. Yang best sekali of course is Allahyarham Isay. 2020 karya dia yang box dia play with the format of 2020 right, the limitation of how big a work can be. Lepas tu dia buat satu video di mana dia fill up the space 20 meter dengan kotak. Dan lepas tu dia buat rakaman pembelasaan kotak-kotak semua. Semua orang lompat, dia jemput lompat atas kotak tu. Kita ingat that was fun, but that was a rethinking of the syarat-syarat 3x3x3 meter yang dulunya syarat kami. Ya, kami belajar dari itu. Dari itu dan formatnya kekal lagi. Ya. So ada satu dialog yang antara community artis dengan penganjur juga. Betul. Itu sangat menarik. Dan dialog itu penting dan dia berterusan. Dan kita tidak kata tidak boleh diteruskan. Apakah cabaran-cabaran masa depan kita lagi selepas ni? Itu yang bila kita akan pandang ke depan, apakah itu lebih menakutkan daripada bila kita pandang belakang? Apa mungkin berlaku dalam Bakat Muda 21? Apa akan berlaku Saya sangat-sangat melihat bakat muda ini sebagai satu penjenama yang sangat penting untuk menobatkan dan memartabatkan Malaysian art scene, pesada seni tanah air. So, dan maka yang pembawanya adalah National Art Gallery. Saya kira itu sangat bertepatan. So siapa lagi kan institusi yang unggul untuk membawa bakat muda sezaman ini selain daripada National Art Gallery. Apa yang saya lihat terkehadapan ini adalah secara analoginya, kalau di institusi pendidikan kita rangka kurikulum, kita deliver the kurikulum, pengoperasian dan aktiviti itu adalah targetnya kepada aim apa kita nak jadi, outcome of our student. So sekarang ini outcome balai melalui strategi dan inisiatif Bakat Muda Sezaman itu apa? Kemenjadian pelukis tanah air itu apa? So untuk menjawab persoalan itu, saya suka mencadangkan bahawa kita melihat keperluan-keperluan negara. Antaranya adalah seperti yang dikaitkan juga dengan bidang akademik, iaitu high-end TVET, kemahiran tinggi. So pelukis-pelukis yang dilahirkan itu perlu menunjukkan satu kematangan penguasaan teknologi, kemahiran sesuatu. Kerana kalau kita tengok perancangan Malaysia sehingga 2050, perkataan teknologi, inovasi itu adalah keyword yang penting. Keyword yang penting. Ya. Dan juga kita perlu juga menjawab kepada Industrial Revolution 4.0.
So itu juga tanggungjawab bakat muda sebenarnya. So selain daripada itu, kalau keperluan sulam, iaitu social responsibility, saya suka pemetik model kerangka kefahaman bakat muda, iaitu selain daripada bahasa-bahasa visual dan berteraskan culture. So kalau kita kata sejauh mana benda tu dilanjutkan. So kalau Hasnul kata mestilah menghasilkan sesuatu yang baik dan memberi implikasi, dan ia adalah lebih bersifat jasa. Dia memberi jasa sebenarnya kepada negara. So karya pelukis ni sebenarnya memberi perkara kebaikan itu adalah jasa yang dibawa selama-lamanya. Itu yang berpanjangan. Kemahiran dan mesej yang dibawa itulah berpanjangan, dia menjadi satu jasa. Dan untuk mendapat nilai yang sebegitu, saya kira kita perlu melihat statement Zulkifli Yusuf yang sering kali mengingatkan kita dan pelukis sebenarnya untuk mengimbangkan antara bentuk dan makna. So bentuk dan makna itu perlu seimbang. So saya kira itu adalah perkara framework, keseluruhan framework yang perlu dibawa untuk bakat muda secara keseluruhannya. Selain daripada penjenamaan artis-artis itu sendiri sebagai ejen penggalak ekonomi negara, saya rasa perlu dilihat itu. Ya, betul. Ya, I think cabaran masa kini, right, adalah berbeza sikit, because I think what we are facing now is that we have a lot of banyak orang-orang yang berseni atau berkreatif, tetapi mereka tidak selalunya menganggap mereka diri sendiri sebagai seniman. Ya, atau menggunakan nama seniman atau title seniman itu untuk sebagai satu lambang identiti mereka. Right? Walaupun mereka berkarya atau mereka berseni, dan ini cenderungnya kita dapat lihat dalam banyak yang mahir menggunakan YouTube atau social media atau berbagai-bagai sort of like technological sort of like platform. Walaupun projek yang mereka buat itu kreatif, and but it's not seni. So the challenge for Balai is how do you then continue to recognize these practices? How do you involve them within the conversation supaya program ini Bakat Muda Sedaman dapat meluaskan lagi skopnya untuk merangkumi ramai lagi pegiat seni atau pegiat kreatif yang tidak menggunakan nama identiti artis atau seniman itu. Ya, art science practitioners. Mungkin banyak. kita tahu cross-disciplinary, all that. So yeah, and also in thinking about that too, maybe kalau kita nak and then also we have to sort of like remember that maybe in terms of how they mungkin cara mereka meluahkan perasaan jasa mereka kepada negara adalah beza daripada dulu. Dan bagaimanakah ekspresi jasa itu disampaikan? Jadi mungkin kita kena sort of like tukar pandangan kita juga, sebab mereka takkan mungkin berdiri untuk menyanyi lagu negaraku, tapi ada cara mereka sendiri. So bagaimana sort of like jasa itu boleh di-recognize juga, dan jangan dipandang sort of like mereka tak berjasa atau apa, tapi kita kena sort of like tukar perspektif kita supaya we can keep up with the contemporary sort of like thinking. Menarik sungguh. Betul. Akan ada bentuk-bentuk yang tidak literal yang dalam mengungkapkan jasa. Akan ada abstract symbolism yang kadang-kadang akan menimbul tanya, kalau seseorang itu menggunakan jata negara, kan letak harimau di situ, adakah itu akan menimbulkan pelbagai kemarahan dari pihak-pihak mengatakan tak boleh guna ni. Dan bagaimana kita cuba memahami apakah sebenarnya sebab apa makna tadi yang doktor sebutkan,
Tapi bentuk itu digunakan. Balai role atau role balai adalah untuk menjadi platform untuk conversation dan diskusi. Sungguh. Terima kasih mengingatkan. Itu antara peranan dialog yang kita patut teruskan supaya ada pemahaman-pemahaman begitu. Baik, sangat-sangat mengujakan bagaimana dua ahli akademik ini telah memberi beberapa imbauan semula dan kritikan-kritikan penting bagi pelukis muda itu sendiri untuk menghadapi cabaran. Cabaran yang ada kita sebutkan tadi, apa yang seram dalam jangan pandang belakang tu, cabaran identiti pasca kolonial kita disebutkan tadi. Cabaran identiti atau definisi contemporary itu sendiri, apakah yang dikatakan sezaman? Anda muda ke atau anda buat yang baru ke atau dalam tempoh atau temporality yang sedia ada, apakah dapat dikatakan anda adalah peneraju temporality itu? Antara yang kita mahu dengar juga adalah bagaimana kita menghadapi kekangan-kekangan norma baru. Ya, kita sedari dalam mengharungi era pandemik ini, inilah bakat muda sezaman yang pertama sebenarnya yang dalam era pandemik dapat disejarahkan begitu. Bagaimana peranan dialog dan peranan nasihat dan syur-syur antara mereka-mereka di luar tu yang menjadi mentor kepada pelukis muda, mereka yang menjadi pensyarah juga, terima kasih, mereka-mereka yang menjadi rakan pembimbing pelukis muda sebagai bagaimana kaedah pun. Mohonlah, kami mohon supaya terus memberi peringatan-peringatan yang positif terhadap menyediakan karya baru dalam seni di lokasi BMS 21 ni. Saya ingin bertanyakan pada Dr. Mumtaz bagaimana contoh-contoh pelukis atau pengkarya mengatasi cabaran-cabaran mereka dahulu. Apakah cabaran-cabaran dan cara yang diatasi? Saya kira kita boleh mengambil iktibar daripada apa yang berlaku dari segi kehadiran teknologi. Bagaimana Ismail Zain, Allahyarham Ismail Zain menghasilkan karya digital dalam skala range size A4. Kemungkinan masa itu adalah printernya adalah terhad kepada that kind of output, that size. Namun Kamaruzaman Mat Isa sangat bijak menyelesaikan masalah berkenaan dengan besar pula yang dia buat the self portrait, because dia tahu ada tools lain yang boleh menyelesaikan masalah printing itu, iaitu photo printing, capture daripada screen dan print dalam bentuk photo paper yang lebih besar. So saya kira itu, kalau kita tengok pula pada kes hari ini, kita ada projection mapping. Kita bekerja dengan skrin yang kecil, kita boleh besarkan karya itu. Kalau terhad ruang yang kita nak buat, katalah kita ada printing besar, tapi kos untuk print yang besar itu sangat-sangat terhad. So bagaimana kalau kita kecilkan saiznya kepada saiz nano ataupun yang lebih kecil? So miniatur dan sebagainya, sebab kita ada magnifying glass ataupun sebenarnya dia boleh jadi transcoding kalau kita scan QR code sahaja. So itu adalah perkara-perkara perlu diterokai. Ya, betul. Banyak lagi perkara-perkara yang bukan sahaja dari segi outputnya, dari segi prosesnya juga, Puan Zanita. Katalah karya itu adalah melibatkan 2 bulan, 60 hari, catat 60 hari. Ya. Hari ini kita melukis, kita record. Esok kita record, catat 60 hari. Dan kita hanya perlu melukis di iPhone ataupun tablet sahaja. So setiap hari, maksudnya lukisan waktu pagi 60 hari. Setiap hari pada waktu pagi, detik itu, waktu itu, kalau kita ambil hikmah daripada Mystical Reality, pokok bunga yang diletakkan itu adalah bunga yang dijaga dan disiram. Maka form bagi pokok itu, kefahaman kita terhadap form itu sebenarnya dibina beberapa hari, beberapa bulan lepas. Dibina dengan bajaan air dan udara, dan itulah proses fotosintesisnya berlaku daun itu. So form itu lahir kerana proses-proses itu, inisiatif-inisiatif itu. Kalau kita tengok step art process. Yes, kalau kita tengok bird sketch itu, dia merangkumi waktu dan imaginasi visual.
burung itu tak ada, tapi dia kata burung yang telah dilepaskan. Tak pasti burung yang mana. Burung tu ada ke tak ada, macam mana rupa burung. Tapi imajinasi itu, visual itu melangkaui perspektif masa, ruang dan form itu sendiri. So kalau kita kata lukisan 100 artis, kalau kita collaborate, sekarang kita multidisiplin. Kita hantarkan satu line, hantar kepada seorang kawan, sambung line itu. Akhirnya menjadi sebuah drawing. Dan kalau kita boleh ke Pozanita, kita ajukan senarai artisnya ialah 100 dalam satu kolaborasi. So, apa itu Mungkin boleh dipertimbangkan. Ya, sebab kita nak memeriahkan lagi Penyertaan. collaboration itu. Kerana kefahaman collaboration itu sebenarnya menguatkan kita. Betul. Terima kasih atas cadangan-cadangan yang positif itu. Kerana setakat ini Balai Seni Negara masih lagi cuba menenangkan fikiran dan hati mereka-mereka di luar tu yang kata, lah macam mana saya nak berkarya bakat muda tahun ni, tak boleh lah, banyak sangat masalah. Dan apakah cara-cara kreatif yang boleh digunakan untuk menangani kekangan-kekangan mental, sebenarnya kekangan-kekangan mental yang sebenarnya anda boleh atasi dengan berdialog lagi, bertanya lagi dan membuat eksplorasi atau kajian-kajian sesama sendiri. Jangan lupa, seni bukan bersendiri dan seni itu adalah kolaborasi. Simon, Dr. Simon, kalau ada apa-apa lagi? Maybe I think apa yang Dr. cakap tadi sangat berinspirasi. It kept reminding me of like kalau zaman 90-an kan ada satu video artis namanya Matthew Barney. Dia video artis, tapi dia his title of his book is always called Drawing Restraint, right? Dia selalunya mengguna tali untuk tie up his hands or his otot dan semua itu, tapi dari kenkangan itu dia masih lagi berkarya. And he sets up all these sort of like restraints, all these obstacles. He purposely set out all these obstacles so that he can create. So obstacles untuk membuahkan lagi kreativiti dia. Dia create lagi. So the kenkangan itu bukan satu obstacle. Dia the restraint itu bukan satu obstacle, tapi satu daya kreativiti sendiri. So maybe we can think of the situation, in this way and take that attitude to sort of like find an answer or way out of. Betul. Kerana akhirnya anda lah harapan kami di masa hadapan, kan, yang muda dan bakat muda diteruskan untuk orang-orang muda. Terima kasih pensyarah di sini, ahli akademik yang kami dapat belajar banyak hari ini. Harapnya kita dapat berdialog lagi dan masing-masing akan berterusan dalam memberi semangat juang kepada anda di luar tu supaya menyertai bakat muda sezaman. Pada tahun ini BMS 2021 diolahkan semula dengan pemikiran-pemikiran bagaimana dapat kita lebih sesuai kepada keadaan cabaran pandemik ini, bagaimana pelukis-pelukis dapat memberi penyataan-penyataan yang lebih ikhlas kepada dirinya supaya tak dibuat-buat. Ini bukan kerana nak mendapatkan perhatian institusi. Bakat muda bukanlah untuk mendapatkan propaganda-propaganda itu dikeluarkan melalui kerajaan. Tidak. Apakah mungkin apakah tidak artis statement pelukis-pelukis muda itu sebenarnya sesuatu yang sangat penting, cerminan pertama atau the first ketentuan pertama sama ada daripada apa yang dicadangkan dalam permohonan mahu dilihat ke cadangan kedua oleh juri. Apakah fungsi artis statement itu penting? Ya, saya rasa artis statement itu sangat penting. Walaupun kita kata picture tells 1,000 words, artis akan kata you nilailah sendiri, you tengoklah sendiri, you tafsirlah sendiri. Tapi bila kita letak artwork mesti ada caption bawah, kita kata so title is a tips to bridge us untuk faham karya itu. Tapi artist statement itu juga sangat-sangat penting dan saya kira kali ini artist statement itu perlu dipublish juga bagi package yang lengkap kepada penonton untuk melihat karya itu kerana
Masing-masing memang ada pentafsiran masing-masing. Tapi yang paling penting kita sebenarnya bila kita tengok bakat muda tu, kita nak tengok apa sebenarnya yang dibuat, apa sebenarnya yang difikir, apa sebenarnya yang artis ni. Sebab dia berbentuk pertandingan. Jadi audiens nak tengok macam mana yang ni boleh menang. So orang lain nak tahu macam ni ke boleh menang. So jadi artis statement tu sangat penting. So pada saya pelukis perlu meningkatkan kemahiran penulisan artis statement. Puan Zanita. Apa yang berlaku ialah kita telah curate pertandingan ni. Have you notice yang dengan mengalami berapa kali di mana pelukis itu sendiri tak boleh bercerita atau tidak dapat menyampaikan. Jadi ada curation yang berlaku di mana pihak balai seni mengambil, membantu dalam memberi tahu tentang kita sedar bahawa pelukis medium communication-nya ada visual. Namun kalau kita tengok pelukis-pelukis hebat tanah air, Syed Ahmad Jamal, Sulaiman Isa, Hasnul, mereka menulis. Dan pelukis-pelukis antarabangsa juga menulis. Jadi saya rasa ini adalah cabaran bagi pelukis menulis. So apa yang nak ditulis? So apa yang nak ditulis itulah yang kerap kali juri katakan berkenaan dengan how they solve their problem. Itu yang kita nak tahu. And kerap kali pada dekad ini disebut berkenaan dengan penyelidikan, research. So apa findingnya, apa yang nak dikongsikan dalam penelitian studio itu, apa yang dijumpa, apa jumpaannya, apa yang di solve dalam studio itu. Tapi saya setuju. Yeah. Memang perkataan research itu kadang-kala mengkalbukan, what is supposed to be. Dan yang paling bermanfaat adalah apa yang doktor katakan tadi, right? It is to sort of like demonstrate how you solve the problem. Itu yang paling penting. Because kita gunakan research untuk seperti singkatan. Ya, tetapi perkataan research itu mungkin seperti perkataan research itu mungkin terlalu besar. Terlalu saintifik. menakutkan bagi mereka-mereka yang biasa menggunakan perkataan itu. Besar kan. Tetapi ialah amalan yang biasa-biasa saja. Ya. Bagaimana kita mengatasi masalah untuk mencapai satu tujuan. Itu. So selain daripada kemahiran artis statement dari berbentuk penulisan, berbentuk oral juga. Sebab saya kira kerap kali penjurian itu memerlukan penerangan oral. Betul. Maka tata bahasanya perlu jelas, huraiannya juga perlu precise. Sebaiknya. Kalau tak pandai berprosa, boleh bersyair. Bersyair. Dicanangkan. Patut Dr. Salman mengatakan karya beliau telah mengeluarkan satu pameran yang berjudul itu, bersyair. Ya. Terima kasih. Semuanya sangat-sangat perlu kita ingatkan kembali dan bagaimana kita dapat manfaatkan idea-idea dan nota-nota dia telah diambil di sini. Saya harap dalam perbincangan ini oleh tuan-puan yang saya harap akan menjadi mereka yang akan menerajui bakat muda zaman 21 tanpa gentar, tanpa seram. Okey. Dan terima kasih semua. Harap kita dapat berdialog lagi dalam siri bakat muda zaman 21.